Hi guys, okay, my name is Kiddy and you're listening to What's Good. And if you're watching me on YouTube, welcome back to my channel, Kid Unite. Okay, so cerita hari ini masih lagi tentang mistik, tapi bukan pengalaman aku. Cerita ni diceritakan oleh rakan sekerja, okay, yang bernama Abang Nas. Okay, Abang Nas ni dia berusia lingkungan dalam 50-an tahun. Jadi kejadian ini, okay, terjadi pada tahun 70 dan 80-an. Okey, di mana ia berlaku adalah di dalam Singapura, 62 lorong 4 Toa Payoh. Okey, so dikatakan, okey, flat ini, okey, the way they structure it, the way they lay out is the best flat untuk bunuh diri. Jadi banyak kejadian bunuh diri, terjun diri berlaku di situ pada tahun 70-an 80-an. okey. Kenapa ia adalah menjadi salah satu tanda tanya, dan dia pun kurang pasti, cuma dia cakap mengaku yang maybe flat dia punya layout, okey, it's so special lah. Bila korang tahu bila ada barrier tu, dekat barrier tu ada parapet lagi satu, so it's easier for them to jump down, okey, and mati. Confirm mati lah. Itu apa Abang Nas cakap, siapa yang nak bunuh diri datang situ, okay, terjun, confirm mati. Okay, I am not born in that era, so I am not sure how the flat or block looks like. Okay, so kejadian ni berlaku di 62 blok 62 lorong 4 Toa Payoh. Jadi dikatakan, okay, pada tahun ini terjadi, flat tersebut nak dirobohkan nak dirobohkan. Okay, it's somehow called en bloc, I think. Tapi blok ni adalah blok sewa. Okay, so Abang Nas and family are the last few of the last families to live out of the flat. Jadi dia adalah salah satu lah. Jadi dikatakan dia meninggal dekat tingkat 10. Okay, next family ada tinggal di tingkat 6, tingkat 4 dan tingkat 2. Okay, so he's the highest family members lah yang tinggal dekat itu. Okay, so dia cakap the block, okay, the block layout, okay, ada 2 lift. Tapi kerana dah tak banyak lagi orang tinggal kat sana, HDB telah mematikan satu lift. Okay, they shut down one lift, so there's only one lift yang working. Okay, and dulu guys, kalau korang tahu, okay, pada zaman dahulu, flat dulu tak, lift dulu tak macam lift sekarang yang cater to every floor. So lift dulu, sekiranya kalau dia ada tingkat 10, okay, dia punya flat akan cater to level 1, level 5 dengan level 9. So siapa yang tinggal di perantaraan floor tersebut, okay, tingkat tersebut, diorang akan naik lift atau turun, naik tangga atau turun tangga. Okay, so that's a little bit about the flat lah. Okay, so dikatakan cerita dia bermula pada macam gini. Abang Nas ni pada waktu tu dia kerja airport. Jadi bila dia balik kerja tu, okay, malam tu taklah malam sangat, okay, dalam pukul 10 lebih, 11 lebih. Tapi dikatakan kerana flat tersebut dah macam tak ada orang, okay, ataupun sedikit sangat orang tinggal, okay, flat tu sangatlah sunyi. Jadi dikatakan Abang Nas ni tinggal tingkat 10 kan. So bila dia naik lift, bila dia keluar lift tu, okay, di tingkat 9 dia kena naik tangga. Okay, so korang kena tahu tangga tu it's 2 sets lah. So dengan naik baru korang akan jumpa korang punya floor. Okay, the 10th floor. Semua orang tahu tu benda, okay, it's normal HDB flat. Okay, so bila dia keluar lift tu, dia mendengar perempuan nangis. Okay, perempuan ni nangis. Tetapi bila dia terdengar tu, okay, dia cakap benda tu adalah something yang normal sangat, kerana okay, kerana flat tu dah terlalu sunyi kan. Jadi bila apa-apa yang terjadi sekitar flat tersebut, okay, the noise will pick up lah. Okay, pasal korang dah sunyi sangat, habis tiba-tiba dengar orang nangis, boleh dengar, boleh bergema lah flat tersebut. Okay, jadi dia pun buat bodoh, dia pun naik tangga. Jadi, okay guys, so perjalanan dia to first step,
first set of the stairs, okay, first set of the stairs tak ada apa-apa. Jadi bila on the second set of the stairs, okay, dia dah naik, okay, dia pun tengah tengok bawah, naik. Tiba guys, dikatakan bila dia mendongak, dia nampak ada 4 perempuan, okay, tengah duduk inline dekat tangga, betul-betul last steps of the stairs, last step of the stairs, okay, 4 perempuan tengah duduk inline, okay, empat ni tengah menutup muka dengan tangan macam gini, okay, dengan kedua-dua telapak tangan dia menutup muka. Jadi bila dia tutup muka tu, okay, Abang Nas cakap ni, bila dia nampak 4 perempuan ni tengah menggigil sambil tutup muka sambil menangis, okay. Dan apa yang dia boleh lihat is, okay, 4 ni tengah pakai baju warna putih, kotor, okay, lusuh, okay. Dan dia boleh nampak sebahagian dari kepala lah. Jadi korang boleh imagine bila korang tutup muka, nampak kepala kan, okay. Kepala ni, dia cakap rambut dia dah halus-halus, kulit dia bersopak-sopak, okay. Ada darah yang mengeluar, yang terkeluar lah daripada dari kepala tu, okay. Jadi bila dia cakap macam gitu, jantung dan hati dia pun dah berdetak dentum lah, okay, dah terasa takut lah. Jadi apa dia nak buat is, dia nak pusing balik untuk menurun balik ke tangga. Tapi bila saat dia pusing tu, dia ternampak salah satu perempuan tu tiba membuka wajah tau, okay. Tak sempat perempuan tu buka wajah, Abang Nas pun pusing balik, tengok lihat ke arah mereka, dan mereka pun menutup balik. Jadi apa yang Abang Nas buat, okay, dia cakap dia terlalu takut sangat nak pusing, takut kena serbu ke kena segar. Jadi dia menghadap ke arah perempuan tu, ke 4 perempuan tu, okay, dan menurun tangga secara berundur, okay. So dia berundur bosan lah, okay, berundur sampailah dia tak nampak lagi. So we went down to the, okay, first set of stairs, second set of stairs, So dia jumpa kat second set, turun sampai dia dah unable to see all the 4 ladies. Dia turun, dia lari, okay, dia lari. Bila dia lari tu, dia punya intention was to go home, right? So bila dia lari ke arah lift yang ke sana pula, yang dah mati. Jadi bila lift yang ke sana, okay, dia cakap blok dia ni, bila lift ke sana, naik tangga masih boleh tembus tau, okay. Nasib blok tu boleh tembus. Kalau blok tu tak boleh tembus, memang kau tak ada jalan lain lah, okay. Kau tetap nak kena naik tu tangga, okay. Jadi Abang Nas ni naik the other stairs, alright. And then he said, okay, rumah dia ni betul-betul dekat sebelah tangga yang mana perempuan-perempuan tu duduk, okay. Kejadian ni berlaku, okay. Jadi bila dia naik tangga tu, dia pun berhati-hati lah, okay. The first steps, second step, dia cakap nasibnya tak ada apa-apa berlaku. Jadi bila dia jalan dia jalan ke koridor, okay. Bila dia jalan ke koridor tu, korang dah imagine, korang nampak 4 perempuan, korang dah lari pergi tu ada side of the stairs, korang naik, korang kena jalan balik, okay. Benda ni kan, korang akan rasa takut pasal korang akan lalu banyak sangat rumah-rumah kosong. Tapi nasib baik dia cakap yang bila dia balik tu, okay, arwah bapak dia tengah tunggu dia kat luar. Jadi seakan-akan arwah bapak dia tahulah, okay. So cerita dia, penampakan tu hanya sampai di situ saja, okay. Okay guys, so siapa-siapa yang pernah tinggal, okay, ataupun tahu saudara mara yang tinggal di blok 62 ni, Lorong 4 Toa Payoh, okay, kalau korang ada any experience, korang boleh share, okay, DM me and tell your stories. Okay, so cerita kedua daripada Abang Nas, okay, cerita kedua ni berlaku di Changi Airport. Okay, jadi Abang Nas ni adalah seorang technician kapal terbang, okay. Jadi pada waktu tu dia cakap kapal terbang tu tak bergerak, tapi di testing the engines, okay, testing the engines. So engine kapal terbang, okay, dikatakan dia ada 4 propeller kan,
Okay, 2 di sebelah kanan atau 2 di sebelah kiri lah. Okay, so dia running engine number 2. Okay, engine number 2. So bila tengah run ni engine number 2, okay, ramai-ramai pun tengah tengok di engine number 2. Tiba guys, kalau korang tahu, okay, baggage atau luggage korang akan sebelum naik ke kapal terbang, okay, semua luggage atau baggage akan store dalam this container. Okay, container ni, okay, ada bersebelahan di daerah mana diorang berdiri lah. Jadi bila diorang tengah test run the engine, tengah test run, okay, di sebelah diorang ada container ni bergegar. Okay, bila dia bergegar, ramai-ramai pun tengok. Okay, bila satu nampak, lagi satu signal, suruh tengok, ramai-ramai pun tanya, kau nampak? Okay, jadi semua orang pun nampak. Bila dorang pun, okay, dah hayal sangat dengan kontainer yang bergegar ni. Okay, dah tak fokus pada engine number 2. Jadi bila ramai-ramai fokus, okay, kontainer ni bergegar dah kuat sangat, okay, sampai pintu dia terbuka. Jadi dikatakan bila pintu ni terbuka, ada makhluk, okay, ada makhluk berwarna putih, okay, yang dikatakan macam itik. Okay, Abang Nas cakap exactly, dia bersayap, betul-betul macam itik. Okay, itik ni dia keluar daripada kontainer, lepas tu dia terbang masuk ke engine yang tak berlari. Imagine korang tengah buat kerja, lepas tu korang nampak benda yang tiba-tiba keluar, terbang menuju ke arah korang. Apa yang korang akan buat? Okay, jadi fikir-fikirkanlah. Okay, so cerita ketiga. Okay, cerita ketiga ni masih lagi dari Abang Nas. Okay, cerita dia masih juga di airport. Cerita ni ada bukti atau gambar yang aku akan tunjukkan korang lepas ni. Jadi siapa yang dengar Spotify, pergi kat YouTube aku untuk tengok gambar ni. Okay, gambar ni aku ambil dari Abang Nas sendiri. I ask the permission to share. Dia cakap okay, boleh. Okay, tapi aku akan censor muka dia lah. Okay, so cerita dia tak seram, cuma dia pelik lah. Okay, so cerita ni is dua-dua technician ni, okay, dia dan bersama rakan dia, okay, nak kena tarik atau tolak this container. Okay, di mana sebelum ni aku cakap pasal container yang bergerak kan. Okay, it's not the exact container, tapi it's that container yang dia kena tolak atau tarik untuk alih ke tempat lah lain. Jadi bila dua orang ni try to push or pull, okay, container ni berat sangat. Okay, jadi dekat airport dia cakap container ni, okay, setiap container ada nombor tau. Nombor dia start with BT something lah nombor. Okay, the BT lepas tu number. Okay, I don't know what it stands for. Aku tak pernah kerja airport, tapi dibilang oleh aku, dibilang dari oleh Abang Nas lah. Okay, so bila benda ni dah tak boleh tolak dan tarik, okay, dia pun cakap kalau ada buat bodoh nanti suruh orang lain tolak ke tarik ah. Okay, kita panggil ada forklift ke apa, ada dia punya terms lah, aku pun tak tahu. Okay, jadi tujuan dorang ambil gambar, okay, untuk tunjukkan this number. Okay, tadi dorang send dekat WhatsApp group untuk cakap yang kontainer ni tak boleh bergerak mungkin tayar rosak ke apa. Tapi guys, korang nilaikan sendiri gambar tersebut, apa yang korang nampak. Okay, korang boleh komen. Okay guys, so since kita dah dekat Changi Airport ni, okay, kita dah bercerita dekat tentang Changi Airport ni. Okay, aku ada lagi satu cerita daripada lagi satu member, okay, yang bukan Abang Nas. Okay, dia ni adalah Cisco officer. Okay, Cisco officer
kerja yang dia harus buat adalah untuk buka dan tutup pintu. Okay, what they call it is aero bridge. Okay, apa, pada siapa yang tak faham apa tu aero bridge, okay, aero bridge ni, okay, ialah link bridge tu yang bila korang masuk daripada airport pergi dekat masuk ke kapal terbang kan, ada that bridge. Okay, that bridge is retractable, kira dia boleh buka, boleh tutup, jadi dia boleh panjang, boleh pendek lah. Okay, so kerja dia is to open semua benda. Dia memegang kunci untuk membuka pintu untuk this link bridge lah. Okay, so waktu dia kerja situ, dia adalah budak yang paling baru. Jadi pada pukul 2 atau 3 pagi, okay, dalam anggaran gitu, dia ternampak ada seorang cleaner kan tengah bersihkan dalam link bridge. Jadi waktu tu, okay, dia kena patrol to make sure there's no one in the vicinity. So bila dia nampak that cleaner, dia pun comms, okay, report dekat the higher up dia lah, supervisor ke apa. Dia cakap yang I saw a cleaner inside the link bridge. Okay, supervisor dia cakap, are you sure? Dia cakap yes, pasal dia sendiri nampak, okay, tak berjauhan dari dia. So apa supervisor dia cakap is, okay, open the door and chase the cleaner away. Okay, open the door, chase the cleaner away. Okay, I'll be right there ASAP. So dia pun buka pintu. Okay, dia tengah tak fikir apa pasal, macam aku cakap, dia ni budak baru, dia tak fikir apa-apa. Jadi bila dia masuk, okay, dia cakap link bridge ni boleh link sampai jauh lah, benda tu boleh link. Okay, dia jalan, dia tak jumpa. Lepas tu dia patah balik. Bila dia patah balik tu, supervisor dia pun tanya, mana cleaner? Sekali dia cakap tak jumpa abang. Dia cakap, okay, lain kali kalau kau nampak benda ni, okay, atau sesiapa dalam link bridge, okay, pastikan dia orang. Kalau tidak, okay, buat bodoh. Kenapa? Kerana, okay, this is where it all makes sense. The link bridge ni, ke pintu yang kau tengah jaga ni, hanya kau seorang yang ada kunci untuk bukanya. There's no cleaner or no other person yang boleh buka benda ni selain kau. Okay, jadi kalau kau confirm kau dah patrol all the way, okay, ataupun kau dah check semua, tak ada orang, kau tutup, kau dah lock, okay, kau percaya kau dah lock, kalau ada orang kat situ, bermaksud bukan orang. Okay, so guys, thank you so much. Okay, do help me like, share and comment. Alright, everything, okay, if you want to DM your stories, okay, everything, all the links will be under the copywriting or the description below. Okay, so do let me know, okay, if you guys have any interesting stories to share. Okay, thank you guys, signing off. Goodbye.